Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Yang dihormati Fadil Ustaz Abdullah Bukhari selaku pembuka majlis, pengurusi Yalan Kuasa Masjid Ibnu Sina, muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, pencinta sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi ini 12 Rabiul Awal 1444 bersamaan dengan 9 hari bulan 10 2022, kita dapat berkumpul di masjid kita ini dalam acara cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita sebut tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di sana semua sudut yang kita kena ingat, bermula daripada peribadi dia yang Allah Ta'ala pilih daripada keturunan yang mulia. Hafizal ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada sawnan lismihi tarakus sifaha falam yusibhum aruh min adamin wa ila abihi wa ummih. Hafizal ilah, Allah SWT jaga. Hafizal ilahu karamatan li Muhammadin, tok nenek dia lagi Allah Ta'ala jaga keturunan dia daripada Adam sampai kepada dua ibu bapa dia. Tarakus sifah, mereka tidak melakukan perkara yang tidak baik dalam keturunan mereka. Saunan lismihi, kerana nak jaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makna Allah SWT pilih Nabi daripada keturunan yang mulia, daripada anak beranak yang baik, daripada nasab yang mulia, sehinggalah Allah Ta'ala pilih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai akhlak yang mulia. Artinya dakwah Nabi daripada kata orang daripada hujung rambut ke hujung kaki berkait dengan kehidupan manusia dan perhubungan di antara kita dengan Allah Azza wa Jalla. Maknanya kita tak boleh ambil sudut kita nak ikut Nabi dari sudut akhlak je, nak ikut Nabi dari sudut ibadat saja. La. Sebab itu kalau kita tengok Nabi, Allah Ta'ala lantik dia Nabi, Allah Ta'ala izinkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa perkara yang tidak diizinkan kepada umat. Contohnya ibadat dia panggil wisal. Nabi kita boleh berpuasa berterusan, tak payah buka, boleh. Tapi kita tak boleh, tidak sunnah. Oh, saya kuat boleh puasa 3 hari 3 malam tak makan, itu mogok lapar nama dia. Maknanya hak Nabi mesti berbuka daripada hatta yatabayyan, mari daripada fajar sampai maghrib, itu je puasa kita. Lebih daripada itu bukan puasa. Kenapa awak tak makan? Puasa. La. Sehingga Nabi SAW mengatakan di antara kebaikan umat ini menyegerakan buka puasa bila masuk waktu dan mentakhirkan sahur sehingga ke akhir waktu. Itu di antara kebaikan. Kalau kita kata saya nak puasa 3 hari lebih daripada Nabi, kita kata itu terlebih sunnah. Bila terlebih sunnah, tidak sunnah. Ini maknanya itu. Allah SWT anugerahkan kepada Nabi SAW beristeri lebih daripada 4 orang. Muslimat jangan duduk bimbang lah kalau saya sebut tajuk ni pun. Penakut belaka yang dekat depan, kita tak takut dah. Allah izinkan dia lebih daripada 4 orang. Kenapa? Sebab nak dedahkan kepada kita kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam rumah. Para jemaah sekalian, ambil peluang. Saya sebut je nama Nabi, kita selawat. Allahumma salli ala Muhammadin. Walaupun kita tidak namakan masjid berselawat, tapi majlis selawat, itu nama dia. Bila sebut nama Nabi, selawat je kita. Sebab di antara tanda-tanda kebakhilan seorang manusia
Dalam hadis Nabi sallallahu Nabi kata, apabila orang al-bakhil man zukirtu indahu, orang yang disebut nama Nabi kita tak selawat, itu orang bakhil. Bukan bakhil tabun rumah lalu tak masuk, itu bakhil fulus. Ini bakhil akhlak nama dia sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita dengan Nabi jangan bakhil. Tengah duk cakap bahawa sebut nama Nabi, berhenti. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kita kata alhamdulillah. Jadi para jemaah sekalian, bila sebut tentang sejarah ataupun sirah Nabi, orang lain dia sebut sejarah. Sebab sejarah ni tak perlu ulang. Cerita yang berlalu. Kita baca sejarah Napoleon Bonaparte, kita baca sejarah orang Kuala Lumpur, dia baca sejarah Yak Ahloi, tak ada apa. Baca sejarah tu, sejarah ni cerita ya. Boleh jadi kita ambil pengajaran untuk menjauhi benda tu kalau benda tak baik. Tapi bila Nabi SAW dia sebut dengan nama sirah, kan kitab sirah, dia tak kata kitab sejarah. Ada orang tulis kitab ni kitab sejarah Nabi, tak ada. Dia panggil kitab sirah Nabi SAW. Kenapa? Sebab sirah itu contoh yang kita nak ikut. Jadi Allah Ta'ala nak bagi kita ikut Nabi SAW. Ada yang zahir, sahabat boleh tengok. Di masjid, tengok. Dalam peperangan, orang tengok. Tapi dalam rumah dia macam mana nak tengok? Maka Allah izinkan untuk Nabi SAW berkahwin daripada pelbagai latar belakang, keturunan dan juga umur. Itu semua beri faktor. Nabi kita kahwin ada yang Arab, ada yang bukan Arab. Macam Safiyah binti Huyai, mari daripada bangsa Yahudi. Pokok Yahudi, maknanya ada keturunan-keturunan yang pelbagai untuk nak menyatakan tentang perjalanan hidup Nabi, bagaimana dia menangani masalah kekeluargaan, masalah rumah tangga, masalah masyarakat. Jadi kita kata alhamdulillah, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila timbul nasyid lau kana bainal habib, kalau Nabi ada bersama kita, apa kita nak buat? Nasib tu tak habis tu. Kalau Nabi ada bersama kita, agak-agak macam mana? Kita boleh rasa, andai kata Rasulullah bersama dengan kita, apa yang kita nak buat? Tapi sebenarnya Rasulullah bersama dengan kita sekarang. Nah, jangan salah faham. Sebab ada setengah orang ni dia salah guna. Dia kata bila kita buat majlis maulid, Nabi datang. Yang ada dalam video tu, dia siap dengan letak apa ni, tabur tepung tepak dia, cepat nak suruh nampak tapak kaki masuk. Dia ingat Nabi kalau mari macam tapak kaki pakcik-pakcik kampung dia yang masuk dah. Itu di antara benda yang silap faham. Kita kata Rasulullah SAW makna. Sekarang kalau kita baca beberapa kitab, contohnya seorang penulis buku, dia buat sejarah haji Nabi. Tajuk dia ka'annaka ma'hu sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah kamu bersama Nabi. Dia buat sejarah haji daripada Nabi keluar dari Madinah. Dalam perjalanan dia berhenti sana berhenti sini. Kan perjalanan Nabi 8 hari 8 malam. Perjalanan Madinah ke Mekah 8 hari 8 malam. Kita dulu 8 jam naik bas. Sekarang ni dengan ada kereta api baru ni 2 jam. Saya tak tahu berapa lagi. Mungkin sekejap lagi mungkin dia mari daripada 8 hari jadi 80 minit kot. Jadi dekat sangat dalam masa kita. Sekarang ni 2 jam, 120 minit. Makin dekat. Itu tanda-tanda kiamat yang akan mari. Dipanggil taqarubuz zaman. Masa jadi cepat. Dan perjalanan manusia berdekat. Maka Nabi SAW dia berhenti siap tepat. Ada peristiwa, ada cerita, unta dia hilang, makanan dia tak ada, macam-macam dia cerita. Dia kata ka'annaka ma'hu. Ada juga orang tulis tentang, contohnya guru saya Syekh Atiyah rahimahullah, dia tulis sebuah buku Ma'ar Rasul sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan, bersama Nabi di bulan Ramadan. Kita kata bersama macam mana? Nabi sudah wafat. Lah, kita nak ambil langkah-langkahnya Nabi buat sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Ramadan apa yang dia buat? Kenapa bulan Ramadan khusus disebut? Sebab kita kena ingat kaitan Nabi dengan Ramadan sangat besar. Kerana perlantikan, pertabalan jadi Nabi SAW jadi Rasul itu bila? Di bulan Ramadan. Ketika turunnya wahyu Iqra, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran. Pagi tadi saya tadabbur ayat 164.
surah Ali Imran, ayat yang Allah Ta'ala sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sifat dia yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, yuzakkihim, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Jadi kita bawa lima anugerah yang Allah Ta'ala beri, dan juga 7 amalan jahiliah yang dihapuskan hasil daripada kebangkitan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kaitan Rasulullah dengan Ramadan, kita pun buat ma'ar Rasul sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Mungkin ada pula orang tulis ma'ar Rasul fi baitihi, bersama Nabi di rumah dia. Jadi penulis-penulis cuba nak bayangkan kepada kita para jemaah sekalian, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makna sentiasa bersama kita. Kita jangan kata kalau Nabi bersama kita. La, Nabi memang bersama dengan kita. Cuma kita sedar atau tidak. Nah, hak bersama, hak mari yaqadhah itu kita lain. Atau kita surah Ustaz Abdullah lain orang. Saya nak ambil tajuk kita hari ini. Suatu hari, dengan tanda peristiwa bagaimana Rasulullah sallallahu dengan para sahabat, dengan kita. Para sahabat satu kes, dengan kita yang bukan sahabat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu kharaja ila al-maqbarah. Satu hari Nabi kita keluar pergi ke kubur Baqi'. Perkuburan Madinah, nama dia kubur Baqi'. Ingat nama kan? Pergi dah gitu. Kena pergi pula sebab Nabi di antara tempat yang Nabi biasa ziarah kalau daripada rumah dia keluar pergi kubur Baqi'. Jadi kita pun para jemaah sekalian, bila kita ada peluang ke Madinah, jangan lupa kita pergi ke mana? Perkuburan Baqi'. Sebab Nabi pergi, kita pergi. Bila Nabi berada di Baqi' sallallahu alaihi wasallam, mula-mula dia bagi salam. Ini adab pergi kubur. Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa insyaallahu bikum lahiqun. Salam kepada kamu wahai penduduk kampung orang mukmin, kaum mukminin. Nabi namakan kubur itu kaum mukminin. Baru ni ada satu persatuan yang kubur. Dia nak tiru kubur sinilah, susunan baru. Dia kata nama apa kubur ni? Macam-macam lah. Raudah tu raudah ni kata ada belakang dah orang buat. Saya kata ada Nabi kalau pergi kubur Baqi', dia pergi sana dar qaumi mukminin. Oh, dia pun setuju. Jadi kubur dia nama dar qaumi mukminin. Dia ambil cerita ni. Kata buatlah. Tak ada lagi orang buat mungkin dah. Kalau main raudah tu banyak dekat walaupun raudah saja dah. Nabi kata wa inna insyaallahu bikum lahiqun, dan kami insya-Allah akan mengikuti jejak langkah kamu. Maknanya kita akan masuk dalam kubur juga. Kemudian Nabi sebut waditu anni qad ra'aitu ikhwanana. Nabi kata aku suka sangat kalau aku boleh tengok saudara-saudara kita. Nabi nak tengok siapa? Nak tengok saudara dia. Qala, kata di para sahabat yang ada bersama, dia kata ya Rasulullah, alasna bi ikhwanik, bukankah kami semua ni saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi kata apa? Bal antum ashabi, kamu sahabat aku. Kita kena beza di antara saudara dengan sahabat. Sahabat ni orang yang hidup semasa, itu dia panggil sahabat. Kalau Nabi ada dia punya SOP nak jadi sahabat. Apa dia SOP dia? Lepas lama Covid ni banyak SOP dah kita ni. Jangan. Nak dia yang pertama, dia kena jumpa dengan Nabi. Jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beriman. Ikut Nabi sehingga mati. Baru jadi sahabat. Kalau jumpa saja tak beriman, jadi sahabat ke tidak? Tak jadi. Contoh, siapa dia contoh? Siapa dia boleh bagi contoh, kita bagi hadiah hari ini. Contoh Abu Jahal. Jumpa tak dengan Nabi? Kenapa tak jumpa? Hari-hari dulu tu depan Nabi nak kacau. Abu Lahab, pak saudara dia Abu Lahab. Jangan bertukar. Pak saudara dia tu Abu Lahab. Abu Jahal bukan pak saudara, tapi orang Mekah dia. Ini kita kata jauh, sebab mereka menentang. Abu Talib yang paling sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada kecil sampai ke dia mati, Abu Talib mati, dia masih lagi menyayangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempertahankan Nabi. Manakala ibarat kita sekarang ini, dialah di antara ahli kabinet kerajaan Quraisy di Mekah yang membela Nabi dalam kerajaan.
Dia bela. Orang-orang hantar Nabi, dia tu sabar. Anak saudara aku, biar aku uruskan. Jadi orang tak ambil tindakan. Allah Ta'ala bagi. Tetapi kita tak boleh nak namakan Abu Talib sebagai sahabat, kerana dia jumpa Nabi, dia jaga Nabi, dia tidak beriman. Itu maknanya syarat. Nabi kata, bal antum ashabi, kamu sahabat aku. Habis siapa saudara? Wa ikhwanana alladhi lam ya'tu ba'd. Saudara aku, orang yang beriman dengan aku, dia tak jumpa. Kita sekarang ni termasuk ke tidak? Masuk dalam ikhwan, saudara-saudara yang Nabi nak tengok. Kerana itu kita sekarang ni, kita ada 3 kategori. Satu sahabat, satu lagi ikhwan atau ikhwah, saudara. Satu lagi dia panggil qarabah. Qarabah ni dia panggil silaturrahim. Kita kena betul, kadang-kadang kita nak pergi rumah orang tak? Nak pergi mana tu? Nak pergi rapatkan silaturrahim. Keluarga awak ke? Bukan. Habis awak nak pergi berbesan dengan dia ke? Tidak juga. Kalau nak rapat silaturahim, kena pergi cari anak dia, kita cari menantu, berbesan, baru jadi silaturahim. Mana silaturahim ni? Orang yang ada hubungan kekeluargaan, hubungan rahim. Kalau tak ada, nama dia ikhwah, saudara. Jelas itu. Jadi bila sahabat tanya, alasna ikhwah, alasna, bukankah saudara-saudara? Nabi kata, bal antum ashabi, musahabat. Tinggi lagi darjat. Saudara aku, iaitulah orang yang belum datang, yang mereka datang, mereka beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi kata apa? Wa ana faratuhum 'alal haud, aku akan tunggu kamu di kolam. Allah marzuqna, ya Allah rezekikan kami termasuk di kalangan orang yang layak untuk sampai ke kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab ada dia punya syarat-syarat nak sampai ke kolam, bukan mudah. Sahabat yang ada bersama, kita kata jazahumullahu khairan. Tuan-tuan kata, Allah Ta'ala beri balasan baik pada sahabat, kerana dia tanya Nabi, macam mana nak kenal orang yang tak pernah jumpa. Kita payah juga. Kita kalau kita nak pergi jumpa orang, kita tak pernah kenal, maka kita tanya, macam mana dia tu, rupa dia, tinggi, rendah, putih, hitam, kurus ke gemuk, semua kita tanya. Kita pergi jabat pun, pihak kerajaan dia letak nama sini, nama orang ni, letak nama kat baju. Kalau pergi seminar, gantung di tengkuk lagi nama lah, macam-macam. Nak pergi haji pun ada nama, gantung situ. Tak buat haji lagi, pakai gelang lagi. Sebab itu tanda. Apakah tanda kita yang boleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenal kita? Tanda apa kita? Pakai name tag. Takkan nak gantung di tengkuk mayat. Tak, mayat ni nak mati ni, nak pergi jumpa Nabi, kita letak nama di kain kafan. Ada nama? Tak ada nama. Macam habis kaifat tariq. Bagaimana kita nak Nabi salah kenal kita? Sahabat tanya, ya Rasulullah, kaifa ta'rifu man ya'ti ba'daka min ummatik? Bagaimana Rasulullah boleh kenal orang yang datang sebelum Nabi tak pernah jumpa? Macam mana nak kenal? Tuan-tuan ambil tanda ni. Nabi SAW buat satu analogi, bandingan yang cukup simple. Nabi kata, ara'aita law kana li rajulin khair. Coba kamu bayangkan, seorang laki-laki tu ada seekor khair, kuda, ghair muhajjalah. Kuda ni hitam je, kepala pun hitam, semua hitam pula. Tapi dia masuk dalam kumpulan, kuda yang masuk dalam kumpulan yang ada tanda warna putih di dahi dia ke, yang penting warna lain. Kenal ke tidak? Dia kata pasti kita kenal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahum ya'tuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin. Mereka itu saudara-saudaraku, bila pada hari kiamat esok, mereka akan datang dengan keadaan ghurran muhajjalin, maknanya muka dia bercahaya, tangan bercahaya, kaki dia bercahaya. Jangan pula ada orang penimpa lah, dia kata, ustaz, kalau bercahaya separuh je tak cantik. Dia panggil orang bala lah gitu. Apa dia bala ni bahasa dia? Lupa kita apa bala? Albino. Marah orang albino pula. Yang pentingnya separuh cahaya gini, separuh tak bercahaya, tak cantik. Nah, kita jangan duk pandang lagu itulah. Maknanya bercahaya, berseri muka tu. Sebab tu saya gurau dengan bawa muslimat ni, kalau ceramah dia kata muslimat kita tu kalau nak bercahaya, tak payahlah pakai makeup. Ini kita pakai tip yang Nabi bagi ni.
Sahabat kata fa innahum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahum ya'tuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalina minal wudu. Cahaya tu datang dari mana? Daripada wudu. Kita mesti berwudu sentiasa. Ada apa ni, nak solat ke tak solat, keluar daripada tandas, wudu. Ya, dia kata kita bukan nak solat. Kita, siapa cakap wudu tu untuk solat je? Tak. Yang tak boleh wudunya perempuan haid saja. Dia, kalau dia wudu dia tak jadi. Orang lain kena berwudu. Oh, dia kata rugi ya, kita masa haid tak boleh wudu. Waktu tak ada haid tu wudu lah. Dia biasanya dia cari alasan. Macam bulan Ramadan juga. Bila masuk bulan 10 akhir Ramadan, dia tak boleh solat. Dia habis ustaz, dia tanya, ustaz sedih ni, tak boleh baca Quran. Dia ustaz tanya balik, awak masa awal Ramadan baca tak? Belum lagi. Belum lagi. Itu yang masalah. Kalau dia ada baca, dia boleh pahala pencen. Kita nak pencen, skim pencen ni, dia ikut gaji kita asal kan. Kalau awak ni muslimat kita, daripada awal Ramadan dia baca Quran, dia tadabbur, dia tadarus, bila mari 10 akhir Ramadan dia tak boleh pergi masjid, dia tak boleh baca Quran, malaikat akan tulis sebagaimana yang dia buat. Itu kita kata pahala pencen tu untung. Jadi tak boleh panjang lagi. Ini kita tak keluar daripada bucket lagi ni. Duduk situ bagi. Nabi kata apa? Minal wudu, kesan daripada wudu. Jadi wanita yang nak cahaya muka dia nak cerah, tak usah dulu cari make up, cari apa, kita cari wudu. Lagi banyak wudu, lagi cerah insya-Allah. Nabi kata wa ana faratuhum alal haud, aku tunggu mereka di tepi kolam. Sekali lagi Nabi kita ulang, tadi dia sebut, sekarang Nabi kita ulang balik, wa ana faratuhum alal haud, maknanya aku tunggu kamu di tepi kolam. Artinya episod keluar daripada kubur, kita akan pergi ke haud, salah satu daripada stesen yang besar. Siapa dia sampai ke kolam, dalam hadis lain Nabi kata, siapa dia boleh minum air ni, dia tak akan dahaga lagi di mahsyar sehingga masuk dalam syurga. Sebab itulah di antara format doa, walaupun tak ada dalam hadis, tapi format doa waktu kita tawaf, di antara duduk di rukun Iraqi, Syam, nak pergi ke Iraqi tu, Iraqi ke Syam, ada saluran emas. Pasal tak? Kita baca doa apa situ? Mana ni baru balik haji ke umrah ni? Cuba siapa dia ingat ni, kira hebat. Dia kata orang baca Mekah ya, sini tak baca. Siapa dia cakap tak baca sini? Ini yang baru balik haji. Ingat tak doa di antara saluran emas, di bawah saluran emas? Allahumma azillani tahta zilli arsyika yauma la zilla illa zillu arsyik. Ya Allah, bayangilah aku pada hari yang tidak ada bayang. Cantik. Wasqini bi ka'si nabi, berilah aku minum daripada air kolam. Jadi kita minta. Jadi doa tu tak bukan syarat dia bawah saluran emas tu. Di mana-mana pun kita boleh minta. Jadikan dia doa kita, kita nak minta Allah Ta'ala izinkan kita untuk sampai kolam Nabi. Ada 2-3 isu yang saya kumpulkan. Nabi SAW berjanji, wa ana faratukum alal haud, aku tunggu kamu di tepi kolam. Itu kita kata kolam tu satu isu besar. Ni mari hadis palsu ni yang orang duk sebar ni, sebab syiharat yang sebarkan. Siapa dia baca Yasin dekat orang nak mati berapa 10,000 malaikat mari duk tunggu situ, dan siapa peringkat dia tak perlu lagi kepada kolam Nabi. Kita kata subhanallah. Itu simptom hadis palsu. Bila dia bercanggah dengan hadis yang sahih, kita kata kita tinggalkan yang tu. Baiklah, yang kita takut, Nabi kata apa? Fala yuzadan rijal an haudi, akan ada di kalangan umat aku ni orang yang akan dihalau daripada kolam aku, kama yuzadul ba'ir, sebagaimana orang halau ba'ir, unta yang sesat. Unta sesat masuk kampung, kita halau dia. Subhanallah. Unadihim, tengok, bila malaikat halau, Nabi kata aku panggil, ala halumma, mari sini. Malaikat kata la. Subhanallah. Kalau kita zaman kita ini, kita lalu kena sekat, tapi ada orang besar sebelah kita, dia kata ni orang saya ni, lepas tak lepas? Lepas ya. Malaikat ingat main-main ke? Nabi kata ummati, malaikat umat aku tu muka dia bercahaya, mana orang ni orang solat, orang berwudu. Malaikat tak lepas sekatan, malaikat dakwa balik. Nabi kata ya Rasulullah,
annaka la tadri ma ahlasu ba'dak. Wa fi riwayatin fayuqal innahum qad baddalu ba'dak. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta maaf saya tak boleh lepas pokok ni sebab mereka telah mereka-reka. Satu riwayat kata ahdasu, mereka ibadat yang Tuhan tak ajar. Satu lagi baddalu, mereka telah menukar perjalanan agama. Yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Na'udzubillah. Bila Nabi dengar sallallahu alaihi wasallam, Nabi tak teruskan permohonan untuk lepas. Bahkan Nabi bagi respon yang sangat takut. Nabi kata suhqan liman baddala ba'di, halau mereka yang telah menukar perjalanan agama. Hadzal hadis rawahu Malik fil Muwatta wa Nasa'i wa Ibn Hibban, kata di muhaqqiq dia bisanadin sahih. Jadi ada lagi hadis tu dalam Bukhari pun ada. Tapi yang kita nak cerita para jemaah sekalian, lau kana bainana al-habib, kalau Nabi ada bersama kita, ini di antara perasaan dia. Nabi kata, waditu, aku nak tengok sangat saudara-saudara aku. Jadi kita ni saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab kita beriman. Dan kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan begitu semangat. Cuma kita kena ingatlah, dalam hadis ini ada beberapa isu yang saya sebut, insya-Allah dengan masa yang ada ni cukup. Kalau tak cukup lagi sampai asar kita duduk sini. Ya. Yang pertama, para jemaah kita tanya, tanda hadis ini pendek ya. Ad-durus wal ibar. Pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis yang besar ini, yang pertama, hubbun Nabi sallallahu alaihi ummatihi. Cintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabat. Dan rindunya dia untuk bertemu dengan kita. Allahu akbar. Nabi kata wa ana faratu alal haud. Tak apalah kalau tak jumpa atas dunia ni, aku tunggu di tepi kolam. Dalam hadis lain, dalam riwayat lain, riwayat Anas, dia kata apa, hadis yang sama. Dia kata ikhwani, siapa? Nabi kita definisikan saudara dia. Dia kata ikhwani alladhina amanu bi. Saudara aku itu orang yang beriman dengan aku, dia tak tengok aku. Kita sekarang ni tengok tak tengok? Tak tengok lah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia Allah ni kita tak jumpa, macam mana nak tengok? Abu Bakar orang berani buat filem. Abu Bakar, Umar, semua ada filem belaka. Tapi Nabi orang tak buat. Kalau orang buat tu memang penerbit itu tak betul berjalan. Oi, dia kata kita kalau nak tengok kita kena mimpi. Ni ada orang buat bagi tip, nak mimpi baca sekian-sekian. Nabi tak suruh kita tengok dengan mimpi, dia suruh tengok dia di tepi kolam nanti, insya-Allah. Satu, itu daripada hadis Anas. Rawahu Imam Ahmad bi sanadin hasan. Ada lagi hadis lain daripada hadis Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Kata di Abu Jum'ah, dia kata taghaddaina ma'a Rasulillah. Kami makan tengah hari bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersama dengan kami Abu Ubaidah Al-Jarrah. Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Kata di Abu Ubaidah, dia kata ya Rasulullah, ada lagi kau orang lain lebih baik daripada kami. Abu Ubaidah dia ni kuat. Tuan-tuan nak tahu gelaran Abu Ubaidah, Nabi kita gelarkan dia Amin hadhil ummah. Orang yang paling amanah ummah ini Abu Ubaidah. Bukan mana Abu Bakar tidak amanah, tapi Nabi beri mangkap. Sebab setiap sahabat yang hebat Nabi akan beri gelaran. Abu Bakar Siddiqul Ummah. Tak ada siapa lagi lebih pada Sayyidina Abu Bakar kan? Abu Bakar. Kemudian Abu Ubaidah dipanggil Amin Hadhil Ummah, Abu Ubaidah Amirul Jarrah. Abu Ubaidah tanya, ya Rasulullah, ada orang lain lebih baik daripada kami? Aslamna ma'aka wajahadna ma'aka. Kami Islam, kami berjihad bersama Nabi. Qala sallallahu alaihi wasallam, na'am. Nabi kata ada lagi orang yang lebih baik. Qaumun yakununa min ba'dikum. Kaum yang akan datang selepas daripada kamu, maknanya bukan sahabat, yu'minuna bi walam yarawni. Mereka beriman dengan aku walaupun dia tak tengok. Lain tuan-tuan, orang yang tengok kalau dia beriman tu logik. Kita yang tak tengok, kita dengar. Dalam peristiwa Nabi Musa dengan kaum dia, ketika dimaklumkan bahawa Bani Israel sembah lembu,
yang dikacau oleh Samiri. Musa boleh pegang lagi kitab Taurat. Bila dia balik, dia tengok sungguh, wa alqal alwah, dia campak dia punya loh, dia punya kitab. Itulah kata di para pengkaji, laisal mukhbar kal muayyanah. Bukan tengok macam dengar. Kita dengar lain, tengok lain. Pepatah Melayu kata bahu memikul tak sama dengan mata melihat. Jadi sahabat Nabi kalau dia beriman, itu dia tengok Nabi. Kita yang tak tengok pun kita beriman, maka Nabi kata mereka itu lebih hebat daripada kamu. Dari sudut penerimaan, dari sudut darjat tak boleh lawan. Hadzal hadis rawahu Ahmad wa qala Syekh Al-Syuaib, dia kata hadisun hasan. Satu lagi hadis Nabi SAW beritahu, saudara-saudara aku ni yang datang lepas pada aku mati, yawaddu ahaduhum law ishtara ru'yati bi ahlihi wa malihi. Mereka itu kalau dia boleh kehilangan harta, kehilangan keluarga, mereka lebih rela kalau dia dapat jumpa dengan aku sallallahu alaihi wasallam. Jadi cukup setakat tu. Arti orang yang datang kemudian yang merindui Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertemu, untuk mengikut ajaran Nabi, kita mengatakan itulah yang sepatutnya. Maka di sini para ulama hadis kata fal wajibu alaina, menjadi kewajipan kepada kita para jemaah, kita kena cinta berbalas. Nabi cinta pada kita, kita cinta ke tidak? Baik, cinta Rasulullah, baik. Kalau orang ajar ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, semangat ke tak semangat nak buat? Semangat, itu tanda cinta. Kita boleh ukur kita sendiri. Ini sunnah Nabi ni sallallahu alaihi wasallam. Dulu anda ceritakan bagaimana sahabat ni bila dia terima ajaran Nabi ajar, dia tak tinggal. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, bila Fatimah mari minta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak pembantu rumah. Kalau kita kat bibi ke apa, dia kata tangan dia ni keras dah, duk mari kisah kandung. Dulu bukan ada blender, ada ni apa ni tukang masak baru dekat dapur kita ni, apa nama, wanita suka sangat tu, termomik apa? Oh, tengok senyumlah tu kena tu. Allah Akbar. Oh, lepas ni kena belilah tanda sayang dah biasa cerita. Mahal tu lah sayang ya. Kalau beli buka-buka blender biasa, buat apa dia kata dah. Jadi nak maknanya masa tu tak ada termomik, tak ada ni. Nabi SAW ketika Ali dengan Fatimah sedang nak tidur, Nabi kata, ala adullukum, nak kata tidak anda berdua, ayah anda beri pada kamu lebih baik daripada khadam. Apa dia beri? Baca subhanallah 3 kali, alhamdulillah 3 kali, Allah Akbar 3-4 kali sebelum tidur. Ali kata radhiyallahu anhu, aku tak pernah tinggal semenjak aku dengar. Sahabat perobok Ali, hatta lailatul sifin, malam perang itu tinggal ke tak? Ali kata wala lailatul sifin. Subhanallah. Itu gaya Nabi. Ini orang yang sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hari ni kalau kita dengar sunnah Nabi, duk fikir nak buat ke tak buat. Baik. Maka wajib kita cinta berbalas. Ada sebuah buku yang saya baca, tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube. Tajuk dia dalam siri-siri cinta Nabi ni, dia punya tajuk Al-Hubbul Mutabadal, cinta berbalas. Dia bagi kategori cinta Nabi sallallahu dengan sahabat, cinta Nabi dengan hayawan. Hayawan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana unta boleh menangis depan Nabi. Cinta Nabi dengan makhluk lain, dengan jamadat. Jamadat ni benda yang keras, seperti pokok tamar yang menangis. Apabila berpisah dengan Nabi sallallahu, Nabi tak khutbah dekat dia, dia menangis. Subhanallah. Itulah kata ulama salaf, kalaulah pokok yang kering menangis kerana cinta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaifa nahnu, bagaimana kita sepatutnya. Jadi laukana bainana, kita kata tidak, laukana kana bainana. Nabi memang bersama dengan kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana kita nak tanda cinta kepada Rasulullah, maka kita kena ambil, amalkan apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok satu contoh lagi. Kata di ulama salaf daripada Abdah binti Khalid bin Ma'dan, dia kata apa? Makana Khalid ya'u ila firash. Khalid ni ayah dia itulah, dia kata dia tidak akan tidur
Dia duduk atas tilam, dia nak tidur, kecuali dia ingat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ingat kepada para sahabat Nabi, dia ingat kepada Muhajiri dan Ansar. Dia akan sebut nama Abu Bakar, Umar. Akhir tu dia kata itulah kehidupan para sahabat, para Nabi, bagaimana keadaan mereka. Dia teringat balik sirah-sirah sahabat ini. Dia kata yahinnu qalbi, bagaimana hati aku merindui mereka, bagaimana kisah aku menjaga, sehinggalah mata dia pejam, barulah dia berhenti. Maknanya itu contoh-contoh yang begitu hebat. Kita pun tak berani dah nak panjang lagi. Kita pergi kepada tajuk yang kedua, iaitulah al-hazar min mukhalafati hadiyin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tadi, kewajipan kita kena cinta Nabi sebab dia cinta kepada kita. Banyak lagi hadis, tapi kita tak boleh nak panjangkan. Yang kedua, yang bahaya yang keduanya para jemaah sekalian, iaitu al-hazar min mukhalafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amaran bahayanya menyalahi petunjuk yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Tadi Nabi sebut, orang yang sudah bercahaya kaki tangan, muka dia bercahaya, yarida alayya yaumul qiyamah rahtu min ashabi. Nabi kata akan datang kepada aku sekumpulan sahabat-sahabat aku ni, orang-orang yang beriman, tapi mereka tak dapat sampai kepada Nabi. Nampak dekat tu, sebab Nabi nampak malaikat sekat. Nabi kata malaikat ummati, umat aku. Ketika itu malaikat kata innaka la ilma laka bima ahdatsu ba'dak. Ya Rasulullah tak tahu mereka ni dah ubah perjalanan agama. Ada kata innahum irtaddu ala adbarihim qahqara, ada yang mengatakan mereka ini meninggalkan agama, ada yang mereka mengatakan meninggalkan ajaran Nabi, ada mereka mengatakan mengubah perjalanan agama. Yang halal jadi haram, yang haram jadi halal, na'udzubillah. Jadi banyak tafsiran. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan suhqan ay bu'dan, halau mereka jauh daripada kolam. Di sinilah yang menjadi kewajipan kepada kita para jemaah sekalian. Bila kita sebut tentang sirah Nabi, kita sebut tentang cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa ketanda cinta? Ada satu risalah yang saya buat masalah macam ni, tajuk dia ada 10 tanda cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi risalah tu tidak ada. Kita hanya ada, dia panggil istilah baru ni. Istilah baru ni memudahkan kita sebenarnya, nama dia PDF. Mazhab PDF ni mudah lah. Kita nak bagi kitab pun boleh, nak bagi apa pun boleh. InsyaAllah saya bagi PDF ni kepada tuan-tuan, nanti boleh disebarkan ke dalam kumpulan kita ni insyaAllah, supaya kita mudah baca. Jadi apa yang kita nak dalam pada tanda cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mudah, supaya kita boleh buat apa yang Nabi kita nak. Kita boleh buat apa yang Nabi kita nak. Ada 10 tanda yang saya letak di sini. Tuan-tuan boleh buka risalah tu. Yang pertama di antara tandanya, kita kena contoh dan amalkan apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengar hak Nabi ambil selalu. Yang sahih lah. Yang kedua, banyak mengingati dan menyebutnya. Macam mana kita nak sebut Nabi? Tak ada orang zikir Muhammad, tak ada orang buat. Tak ada. Tak ada. Tapi nak ingat Nabi, yang pertama sekali kita kena sebut tentang baca hadis dia sallallahu alaihi wasallam. Kita baca sirah dia, kita berselawat. Itu mana orang ingat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berselawat, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Dua-dua kita dapat. Yang ketiga, menyampaikan selawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sentiasa berselawat, kita beri salam kepada Nabi, malaikat akan sampaikan. Yang seterusnya, yang kelima, yang keempat, menyebut keutamaan dan kemuliaan serta sifat Nabi. Kita jangan malu. Kita setengah orang Islam ni dia malu nak sebut Nabi. Semua Nabi je, tak ada ikon lain ke? Kita kata memang tak ada. Sebagai seorang Islam, kita kena bangga dengan menyebut kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang tak bangga tu, itu bukan umat dia yang baik. Yang kelima, bersopan santun dan beradab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ni kita kadang-kadang kita bimbang masalah sopan santun ni. Allah Taala dalam Quran dia tak panggil nama Nabi. Dalam Quran Tuhan tak panggil nama ya Muhammad, tidak ada. Nabi lain ada. Ya Adam, ya Nuh,
Ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya. Semua nabi lain dipanggil dengan nama illa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala tak panggil nama. Ada tu dalam Quran, Muhammadur Rasulullah. Nah lagi. Wa ma Muhammadun illa, itu dia tak panggil, itu dia cerita tentang sifat nabi. Muhammad Rasulullah. Wa ma Muhammadun illa, tapi ya Muhammad tidak ada. Ada sebuah buku yang saya terjemah, cari buku ni menarik. Nama dia 41 kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatasi para nabi yang lain. Perbandingan nabi dengan nabi, bukan nabi dengan kita. Kita tak masuk label untuk dibandingkan, tapi dibanding antara Nabi sallallahu dengan Nabi yang lain, 41 kelebihan dia mengatasi para Nabi yang lain. Buku kecil ya, kau dah baca sini? Nanti kita serah kalau tak lah baca, insyaAllah. Kecil ya buku, dicetak oleh Telaga Biru. Jadi kita bersumpah dengan Nabi. Ni kita bimbang ni, kalau kita pergi laukan nabainana, kalau Nabi hidup, berani ke tuan-tuan pergi dekat dia duk selfie gini berani? Assalamualaikum Rasulullah sebelah selfie berani? Majlis raja-raja kita tak buat tak. Telefon bergegar dalam poket tak sentuh. Silent awal lagi, pagi lagi. Tapi kenapa depan Nabi duduk main gini? Angkat tangan sebelah bagi salam dulu. Kita kata jangan. Laukana baina, kalau Nabi ada awak buat tak buat? Tak buat, perangai lagu tu. Dia kata kita buat tu sebab saya tengok ustaz duduk lain depan tu. Ustaz dia lah, bukan Ustaz Abu Anas. InsyaAllah tidak akan buat sebab kita malu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana kita orang besar pun kita nak angkat kamera malu. Ni depan Nabi kau pergi buat. Nak pergi ziarah Nabi, pergi ziarah. Tapi duk main selfie depan Nabi bukan tempat dia di situ. Biarlah Nabi itu ada rahsia. Ada rahsia di antara kita. Maka nasihat. Dikata ke Imam Malik rahimahullah, sampai mereka tak pakai selipar jalan dekat atas. Sebab dia kata tanah yang ada jasad Nabi dan ni aku hormat. Tapi tak, sekali ni kita pakai selipar, tidak jadi satu kesalahan. Mana setiap orang tu ada cita rasa dia yang tersendiri. Sahabat kan, Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, yang ketika nak mati dia menangis. Dia kata apa? Di antara riwayat dia kata, kalau kamu suruh aku sifatkan bentuk rupa Nabi, aku tak boleh sebut. Subhanallah. Lepas kerana aku bila berdepan dengan dia, aku tunduk ya, aku tak sanggup menentang muka dia. Tak sanggup nak beradab muka. Sebab terlalu ijlalan, terlalu menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita hari ni, itulah saya bimbang para jemaah sekalian, malam cinta Rasul, buat mari dengan lagu, dengan gendang dalam masjid. Kehormatan masjid pun kita calarkan. Bagaimana kita kata kita nak cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jangan sekali-kali menyalahi. Kalau kata itu sunnah, kita berhenti. Yang kalau orang kelentong, tak apa, kita lawan. Ada orang ni dia kelentong, muslimat dengan awak ini. Banyak orang kelentong bab ni. Dia kata saya nak ikut sunnah Nabi, habis kahwin seorang lagi. Bini kata semaya sunat pun dak, cakap apa. Itu selingan ya, panah je sikit. Baik. Tanda cinta Nabi yang keenam, sentiasa berharap dan rindu untuk melihat dan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita atas dunia mungkin kita tak mampu nak jumpa walaupun dengan mimpi, tapi yang kita nak jumpa haud di tepi kolam. Mahal harga kolam ni bukan murah. Orang yang sudah percaya, orang yang muka kelabu memang tak boleh masuk lorong ni. Ini lorong VIP ni, orang yang muka ghurran muhajjalin, tapi mereka juga disekat kerana salah perhitungan. Kata Ibnu Mas'ud, kan min muridil khairi lam yusibhu, berapa ramai orang nak benda baik tapi tak kena cara. Jadi kita perlu pada cara. Baiklah, kita pindah kepada yang ketiga. Belum habis lagi, baru nombor 6 baru. Yang ketujuh, tanda cinta Nabi yang ketujuh, menyampaikan nasihat untuk beriman kepada Allah, kitabnya dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita sedang berdakwah, ajak orang beriman kepada Allah dan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-8, sentiasa belajar Al-Quranul Karim. Sebab Al-Quran Karim itu kitab mukjizat yang Nabi kita tinggal sallallahu alaihi wasallam, dia tinggal kepada kita Quran. Jadi kita kena ada Quran. Berapa dah kita? 8 dah. Yang ke-9, mencintai orang belajar Al-Quran. Dan Alhamdulillah sekarang ni kita naik taraf daripada belajar baca saja kepada belajar memahami makna. Saya kata jazakallahu khairan Ustaz Abdullah, di antara orang yang berusaha untuk memandaikan tuan-tuan dan puan-puan dengan ilmu Al-Quran yang saya dimaklumkan tadi. Nak khatam bila? Sebulan lagi.
Dekat lah tu. Dekat. Jadi istiqamah. Oh, saya terlepas banyak, kita ada rakaman, kita kata alhamdulillah. Kan? Alat-alat gadget yang ada tangan kita ni kita manfaatkan dia. Yang ke-10, mencintai orang yang Rasulullah cinta. Sallallahu alaihi. Siapa dia Nabi cinta? Keluarga dia, isteri dia, dan orang-orang yang disayangi oleh Nabi. Siapa dia? Orang yang mengikut para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi kalau ada orang mari kutuk sahabat, dakwa cinta pada keluarga Nabi tapi kutuk sahabat, kita kata itu cinta palsu, jangan dipercaya. Ini ada sekumpulan nama dia puak-puak Syiah ni, dia dakwa cinta keluarga Nabi tapi mengutuk orang yang disayang oleh Nabi. Di antara orang yang Nabi sayang siapa dia? Sayyidina Abu Bakar. Bacalah dalam sejarah Islam ni, kuntu ana wa Abu Bakar wa Umar. Aku, Abu Bakar, Umar, 3 orang ni kembar. Tiba-tiba kita kutuknya 2 ambil 1. Macam mana? Macam mana? Itu yang diceritakan Imam Masjid Nabi Syekh Huzaifi waktu berlaku kes satu kumpulan pemimpin negara mari daripada negara pengutuk sahabat, dia solat Jumaat hari tu. Hari Jumaat pagi tu katanya dia pergi ziarah kubur Nabi dan dia buat satu benda yang tidak selesa untuk 2 sahabat. Jadi Huzaifi bila dia khutbah hari Jumaat, takdir Allah Taala saya solat dekat dengan Raudhah pada hari itu. Kita dengar Huzaifi digantung sementara kerana masalah diplomatik. Tapi kita kata itulah sikap kita. Bila sahabat Nabi dihina, kenapa kita nak diam? Sekarang ni orang hina sahabat, kita nak toleransi lagi? Nak takrib? Kita kata lah, jangan duk takrib yang puak ni. Yang ke-10, membenci orang yang Allah dengan Rasulnya sallallahu benci. Jadi kita tengoklah ada dalam senarai-senarai Kitabul Kabair. Kitabul Kabair. Nah, Kitabul Kabair ini kitab dosa besar. Kita boleh tengok di antara ciri-ciri nak jadi dosa besar, kata di para ulama kita, iaitulah apabila Nabi sebut laknat, Allah Ta'ala laknat buat ni, itu dosa besar. Ataupun Rasulullah SAW melaknat perbuatan ini, itu dosa besar. Jadi kita boleh tengok orang yang dilaknat oleh Nabi, perbuatan yang Nabi kita laknat, jangan kita ambil. Di antaranya Rasulullah laknat wanita yang berpakaian laki-laki, laki-laki yang berpakaian wanita. Zaman kita ini orang panggil LGBT ke apa benda. Ini semua perbuatan-perbuatan yang dilaknat. Jadi jangan menyayangi buat tu. Kalau kesian apa? Baik kita daripada atas dunia jangan kita buat. Baiklah. Tamatlah kita 10 contoh. Kita berpindah kepada yang ketiga, al-imanu bil haudi. Kita wajib beriman adanya kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata di Abdullah bin Amru, sebenarnya Nabi sallallahu haudi masiratu syahrin. Kolam aku ini perjalanan luah dia sebulan perjalanan. Airnya putih dan lebih putih daripada laban susu, wangi lebih daripada kasturi. Kizan, dia punya gelas, cawan dia tu lebih banyak daripada bintang di langit. Man syariba minha fala yazma abada. Siapa dia boleh minum pada hari kiamat itu, dia tak akan dahaga lagi sampai dia masuk dalam syurga. InsyaAllah. Allahumma a'udidna, ya Allah rezekikan kami dapat sampai ke kolam Nabi dan dapat minum daripada airnya. Amin ya rabbal alamin. Jadi hadis ini dalam Bukhari. Cuma tadi yang kita bimbangnya beberapa halangan-halangan yang dapat. Jadi bukan mudah kita dapat. Yang keempat dalam hadis ini, fadlul wudu. Hadis ini menunjukkan kelebihan berwudu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wa anna Allah khassa, Allah Ta'ala bagi satu ciri keistimewaan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ghurran muhajjalin min atharil wudu. Maknanya bercahaya muka dia, kaki tangan dia tu kesan daripada wudu. Jadi kalau kita nak banyak, ada juga riwayat lain kata kesan daripada sujud. Jadi lepas kita wudu, kita bersujud. Jadi hadis ini biarlah kita mengambil kesan daripada wudu. Setiap masa kita berwudu, ambil je. Lepas masuk tandas ambil wudu. Tak kira nak solat atau tak solat, berwuduklah kita. Selepas daripada wudu, kita ada baca doa. Ingat ada doa wudu? Asyhadu an la ilaha illallah tu. Ingat? Besar tu pahala tu. Siapa dia ambil wuduk dengan sempurna, kemudian dia baca doa ni, dibuka baginya pintu-pintu langit. Pintu langit ada 8. Pintu neraka ada 7.
Sebab apa? Langit lapar itu, maaf, pintu syurga, bukan pintu langit, pintu syurga. Dibukanya pintu syurga untuk dia. Bi ayyi babin, pintu mana nak masuk boleh masuk. Dengan kita berwuduk ya. Subhanallah. Jangan kata wuduk itu satu benda yang simple, main-main, tidak. Jadi kita kena banyakkan wuduk, ini kelebihan dia. Yang kelima daripada hadis ini, masyru'iyah, disyariatkan ziarah kubur, dan kita beri salam kepada ahli kubur, dan kita banyak menziarahi kubur. Sebab apa? Ada beberapa sebab. Tanda tuan-tuan, kelebihan ziarah kubur yang pertama, kita nak beri salam kepada orang mati dan mendoakan mereka. Kita minta ampun untuk mereka. Sebab orang mati ni dia tak boleh buat kerja sendiri. Orang mati, Nabi sebut kata, iza matal insan inqata amalu. Bila seorang tu mati, putus dia punya amalan. Dia tak nak buat dah amalan. Jadi kita boleh tolong bantu dia dengan cara kita istighfar. Kan? Dalam surah yang kita baca tu, wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim. Surah apa tu? Surah At-Tur. Dalam ayat itu dia sebut bapa yang soleh, anak-anak boleh tumpang dia di syurga nanti. Tapi kalau anak dia lebih soleh, dia akan boleh mengangkat darjat ayah dia. Dengan cara mana? Dengan cara bila ayah kita mati, kita sentiasa berdoakan untuk dia, istighfar untuk dia, sehingga ayah dia esok di akhirat dia tanya malaikat, mari mana aku ni? Kenapa darjat aku tinggi? Kenapa darjat aku lebih tinggi daripada amalan yang aku buat? Dia tahu amalan dia. Nah, pergi masjid pun dia duduk jauh-jauh je, belakang-belakang duduk, jarang-jarang pergi, tiba-tiba naik darjat tinggi. Malaikat kata bistighfari walad, dengan sebab istighfar anakmu kepadamu. Jadi anak yang soleh, anak yang saja istighfar kepada bapa, minta ampun. Saya tak sempat lagi kubur jauh di kampung. Doa sampai hari ni berapa kali kita doa kepada bapa kita? Coba kata Rabbighfirli wali walidayya. Kata lagi. Berapa kali dah? Letih. Mak pergi buat susu pun boleh siap lagi kita Rabbighfirli wali walidayya. Apa ini? Tapi masalahnya bila hati sudah terlupa dengan orang tua ni, tak ada Rabbighfirli wali walidayya. Kalau sayang betul-betul, macam kita sayang ke Nabi, ingat ke Nabi, kita selawat. Sayang kepada ibu bapa, kita istighfar Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli. Diulang yang itu saja para jemaah sekalian, kita sudah tanda anak itu anak yang soleh. Kita kata subhanallah, anak soleh. Itu yang pertama kita pergi. Sebab orang dalam kubur ni orang yang sudah apa? Sudah terputus bekalan dia, kita yang support. Ni terbalik kita hari ni. Kita pergi kubur, diajar pergi kubur, pergi minta orang dalam kubur pula dah. Terbalik. Orang hidup minta dengan orang mati kan pelik. Orang mati mengharapkan doa daripada orang hidup, itu yang sepatutnya. Baik, yang kedua, tuzakkirul maut. Dalam Nabi kata zurul maqabir. Nabi kata pergi ziarahlah kubur, fa innaha tuzakkirukumul akhirah. Karena kubur itu mengingatkan kamu kepada mati. Kita pergi. Allahu Akbar. Dalam hadis Al-Bara, qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami bersama Nabi ikut jenazah pergi kubur. Fajalasa ala syafiril qabr. Nabi duduk tepi kubur, fabaka hatta ballat thara. Nabi kita menangis, basah tanah depan dia tu. Summa qal, kata Nabi, ya ikhwani limithli hadza fa'aitu. Wahai sahabat-sahabat, saudara-saudara, untuk nak masuk dalam lubang ni lah kita kena bersedia. Nabi menangis. Rawahu Ibnu Majah dengan sanad hasan. Seorang lagi contoh, Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Idza waqafa ala qabrin baka. Bila duduk tepi kubur, dia akan menangis sampai basah janggut. Janggut dia ni bukan janggut kita, janggut tebal tu basah. Faqir, sahabat-sahabat dia tanya Utsman, tuan duk cerita kepada kami syurga, neraka, tak menangis. Tapi kenapa di tepi kubur dia menangis? Faqala, kata Utsman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, innal qabra awwalu manzilin min manazil akhirah. Kubur ini pintu masuk ke akhirat. Siapa dia selamat di sini, dia lebih ringan di sana. Siapa tak selamat di kubur, lebih berat di sana. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi ma raaitu manzaran qattu. Aku tak pernah tengok mana-mana pandangan bila tengok kubur lebih dahsyat. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui apa yang berlaku di kubur. Rawahu Ibnu Majah wa Ahmad. Jadi para jemaah sekalian, itulah di antara motivasi yang dapat kita
kuatkan semangat kita bahawa kalau Nabi ada bersama kita, itulah contoh-contoh yang boleh kita ambil. Kalau setakat kita nak sebut Nabi nak buat apa, kita nak cerita dengan dia, setakat nak selfie je, baiklah kita seperti yang kita ada sekarang ni. Nah, mungkin kalau Nabi berani ke selfie dengan kita, sebuah selfie sekali. Nah, dengan ustaz-ustaz kita boleh. Tapi sekarang dia orang buat pergi depan kubur Nabi macam-macam. Jadi para jemaah sekalian, tak apa, kita jangan bimbang. Rasulullah sayang kepada kita, memang. Tapi sayang dia sayang bersyarat. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau sayang kepada Allah, sayang kepada Nabi, kita ikut apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan sekadar menyayangi dengan gambar-gambar patung replika yang dibuat, gosok sana gosok sini, akhir sekali apa yang Nabi kita ajar tak berubah. Itu yang kita bimbang kita hari ini. Jadi para jemaah sekalian, sempena dengan tanda cinta Nabi ini, saya bagi satu risalah bagi yang belum sampai itu, bagi risalah. Ramai lagi belum ada tu kat luar, muslimah bagi. Kita risalah ini saya ambil daripada pertanyaan sahabat. Sahabat ni radhiyallahu anhu, contohnya seorang sahabat nama dia Ka'ab bin Ujrah. Dia pergi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, Allah dah kami dah belajar tentang nak bagi salam kepada Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Pandai dah. Tapi Rasulullah, Allah Ta'ala perintahkan kepada kami, ya ayyuhalladzina amanu sallu. Wahai orang yang beriman, selawat. Kaifa nusalli? Tajuk dia. Kaifa nusalli? Bagaimana kami nak selawat? Nabi baca. Nabi kata qulu. Apa nak qulu? Kata. Ikut. Allah ikut sekali. Kita ambil hadis yang pertama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadis ni diriwayat oleh Imam Bukhari, Muslim. Ada hadis yang begitu sahih. Bila Ka'ab mari tanya, kaifa nusalli? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, qulu, ikut. Maka Nabi kita ajar satu-satu. Hasil daripada terkumpulnya hadis-hadis ini, tengok kata Imam Ibn Hajar, apabila apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat tentang kaifiat, cara berselawat. Berselawat ini, setelah mereka menanyakannya, menjadi petunjuk bahawa itu adalah nas selawat yang paling utama, kerana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah memilih bagi dirinya kecuali yang paling mulia dan paling sempurna. Jelas pada sini. Mana yang paling sempurna ni? Tiba-tiba mari orang zaman kita ini dia ambil selawat yang pelik-pelik, ajar siapa dia baca selawat ni lebih daripada baca Quran 60 kali. Percaya kita? Oi, bagus selawat ni 60 kali ni. Siapa dia selawat ni boleh jumpa Nabi selalu atas dunia ni. Baca selalu. Jadi kita janganlah kita percayalah yang Nabi kita ajar, walaupun dia tak janji pulangnya boleh terbang ke atas angin, boleh berjalan atas air, tetapi itulah yang terbaik yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para jemaah sekalian, kalau kita ambil riwayat-riwayat yang ada ni, itu pun 8 riwayat saya bawa. Jadi kalau tuan-tuan rasa ingatkan Nabi sallallahu, ambil 10 kali baca ni. Petang kan baca pula ini 10. Lebih-lebih lagi waktu, dia panggil bekas selawat yang paling utama yang diminta supaya kita berselawat, iaitulah pada petang Khamis, maghrib hari Khamis sampai maghrib hari Jumaat, 24 jam. Itu dipanggil wi'a'us salah, bekas selawat. Jadi kita perbanyakkan, baca 100 kali daripada malam Jumaat sampai ke petang Jumaat, cukup 800. Kaya ke miskin kita? Saya banyak selawat, berapa kali? Tak tahu pun. Berasa banyak tak? Dalam bab selawat, dalam bab sedekah ni, dalam bab selawat ni kita kena hitung berapa kali baru kita rasa. Kalau tidak rasa banyak. Yang kecuali benda kebaikan yang kita beri pada orang itu tak boleh nak hitung.
Dia kata di para ulama, kalau kamu buat baik kepada orang, kamu lupakan. Kalau orang baik pada kamu, kamu ingat. Pelik pula tu. Sebab apa kita buat baik kepada orang kena lupa? Sebab apa? Supaya kita tak mengungkit. Kalau tidak, oh aku tu bantu, akulah tolong tu. Tapi kalau orang baik kepada kita, kalau kita lupa, tuan dia tak lupa, kita yang lupa. Kita biar dia lupa, kita tak lupa. Jumpa dengan dia, tuan dah dulu, puan hajah dah dulu bantu saya. Orang akan ingat sampai bila. Kita kena ingat kebaikan orang, kita lupakan kebaikan kita supaya kita tidak mengungkit. Wallahu alam. Tapi kebaikan yang Nabi kita salah buat kepada kita ni sangat besar. Dia bukan untuk dunia sampai ke akhirat. Jadi mudah-mudahan dengan sedikit perbincangan ini, kita rasa biar kita menjiwai semua sunnah itu. Kalau kita nak bercakap dengan Nabi, kita nak dengar Nabi bercakap dengan kita, laukana bainana, kita baca hadis. Dalam buku yang saya usahakan, sebuah buku, tajuk dia Sehari Dalam Hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buku ni boleh cari. Sehari dalam hidup Nabi ni ringkaslah. Kita nak tengok macam mana Nabi dengan sahabat dia, dengan keluarga dia, dengan dalam pentadbiran dia, dalam kehidupan biasa dia. Kita mengatakan menarik kita tu. Jadi macam mana? Kalau nak pergi haji, cari buku Ka'annaka ma'hu. Seolah-olah engkau bersama dengan Nabi dalam perjalanan. Dia buat satu selangkah demi langkah. Wallahu alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.